Akhir-akhir ini himpunan dan hiburan makin menjadi-jadi, bahkan sudah menjadi budaya di negara ini. November ini pula akan ada konsert daripada Coldplay, satu band yang jelas-jelas menyokong PTQ dan mempromosikan bendera pelangi di setiap konsert mereka. Dan tak pernah dibuat dalam sejarah, Perdana Menteri dan juga Menteri-Menteri mengalu-alukan kedatangan artis roh pelangi. Coldplay, selamat datang ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan banyakkan minum air. Sekarang ni cuaca di Malaysia makin panas, tapi bukannya menjemput datang Coldplay bagi sejuk, bukan. Malah ia akan menambah lagi satu bencana panas, bahkan bala musibah kepada kita. Sahabat semua, kita nak berhibur boleh. Buatlah apa-apa asalkan tidak mengundang kemurkaan Allah. Kita bebas buat apa sahaja, tapi bukan menyanjungi, mengalu-alukan mereka yang jelas-jelas menyokong perkara-perkara. Secara tidak langsung mempromosikan besar-besaran fahaman dan juga pemikiran pelangi mereka. Dan bila kita memuliakan mereka, menyanjung mereka, samalah kita seperti mereka. Sedangkan kita di Malaysia ni daripada dulu lagi tegas untuk tidak menerima, berlembut dengan perkara-perkara. Kita semua tahu bahawa band Coldplay ini memang telah pun berulang kali mendukung hak equality dan pernikahan sesama jenis. Sedangkan di Malaysia yang majoritinya umat Islam dan negara Islam memang menolak perkara tersebut. Berdasarkan Web Human Rights, hanya dua negara sahaja yang masih tegas dengan pendirian menolak golongan pelangi ini, iaitu Malaysia dan juga Brunei. Singapura sebelum ini menolak, tapi pada tahun 2022 mereka telah pun menerima. Dan negara Uganda pun tegas untuk tidak membenarkan puak-puak ini masuk ke sana dan tetap melarang dan memberi hukuman kepada puak-puak pelangi yang melakukan hubungan sejenis dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini perhimpunan tiba-tiba muncul, artis-artis yang mendukung pelangi pula dialu-alukan. Adakah Malaysia ni negara Islam atau hanya negara majoriti Islam? Atau macam mana? Boleh komen pendapat anda di bawah. Sahabat semua, fitrah manusia ni adalah lelaki berkahwin dengan perempuan, bukannya lelaki dengan lelaki. Dulu Coach Lim pun yang terjerumus dengan Sajad sekarang dah dapat anak. Agak-agak kalau dia dengan Sajad dapat anak tak? Tidak. Sebab lelaki dengan lelaki mana maunya dapat anak. Fitrah manusia adalah lelaki dengan perempuan baru dapat anak. Itulah yang dinamakan perkahwinan. Jadi kalau perkara yang makin dinormalisasikan di Malaysia, maka penerus jenazah kita bagaimana? Dan tidak lupa juga bala musibah akan datang. Sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu sebelum ini, Allah bagi tahu dalam Al-Quran mengazab mereka dan tinggalkan bukti, tinggalkan peringatan yang kita sendiri boleh lihat, yang kita boleh ambil pengajaran. Tapi jika kita tidak ada kesedaran, maka binasalah juga kita. Selain itu, ditambah pula oleh fatwa-fatwa artis yang boleh mengelirukan umat Islam, fatwa yang hanya mengikut hawa nafsu, di mana dia belajar boleh mengeluarkan fatwa sendiri, membolehkan perkara yang tidak boleh. Pun bila ada yang tegur, dikatakan kolot, dikatakan jumud, dikatakan tak open-minded. Pemikiran zaman dahulu. Buat sahabat semua, biarlah kita dikatakan macam-macam oleh segelintir puak-puak ni, asalkan kita tidak berdiam diri, berpeluk tubuh, membenarkan, meredai, malah membiarkan kepada perkara-perkara yang menormalisasikan hubungan sejenis, fahaman sejenis, hubungan dan sebagainya, sehingga membenarkan mereka untuk mempromosikan secara besar-besaran agenda pemikiran mereka. Kita sedar memang kita berada di akhir zaman. Kita boleh lihat sendiri sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat, iaitu diangkatnya ilmu, kebodohan bermaharajalela, banyaknya orang minum minuman keras dan zina dilakukan terang-terangan. Punca manusia bodoh sebab apa? Buat dosa. Semua yang buat dosa ataupun fasik adalah bodoh. Dan daripada rakyat yang bodoh inilah pemimpin yang zalim akan terus berkuasa. Dan apa yang diberitahu oleh baginda Nabi 1444 tahun yang lalu, kini kita boleh lihat sendiri. Dengan perginya ulama, maka orang bodoh makin banyak yang keluar, sehingga akan ada yang keluar fatwa sendiri melalui akal fikir mereka yang lemah, berpendapat mengikut nafsu dia sendiri, minum minuman keras, zina jangan cakaplah, anak-anak muda kita, dan setiap tahun baru hari kekasih macam-macam yang keluar. Dan bila ditambah lagi dengan cuba menormalisasikan ini, maka akan rosaklah lagi generasi akan datang.
Sahabat semua, saya punya anak, tuan-puan punya anak, pasti akan timbul kerisauan dan kegusaran. Bila orang bercakap tentang dunia bukan main disanjung. Bila ada yang cuba memberitahu mengenai agama, menegur kesalahan, maka orang akan pandang serong. Tak cukup itu, kena ada tauliah lagi. Sedangkan konsert hiburan melampau, cara hidup yang tidak ada panduan lebih diberi ruang yang terbuka. Malah yang menegur kemungkaran pun makin hari makin berkurangan. Dan orang yang menegur itu, orang yang bercakap mengenai agama, semakin hari akan dianggap sebagai asing, kolot dan ketinggalan zaman. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Yang bermaksud Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan yang asing. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing itu. Maka sekarang kita melihat orang bercakap mengenai agama, orang tegur tentang Islam, maka akan dipandang asing. Hatta pemakaian sekalipun, maka akan dipandang asing. Malah mereka yang terdedah auratnya terbuka sana sini, itulah dipandang moden, itulah yang dipandang hebat dan sebagainya. Sahabat semua, dalam dunia ini kita lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, la tanzur ila man qala wanzur ila ma qala. Yang bermaksud, janganlah melihat kepada siapa yang berkata, iaitu melihat kepada insan yang berkata sesuatu perkara tersebut, akan tetapi lihatlah kepada apa yang dikata, kandungan yang telah dikatakan itu. Maka jika ada teguran dan sebagainya, kita terimalah, sebab ianya untuk kebaikan kita. Lebih-lebih lagi jika ianya kemungkaran dan bercanggah dengan Islam. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Ini adalah suara kecil, sama-sama kita sedar dan memberi kesedaran kepada orang lain. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.